Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Zul Razak. Kita ada 2 jam hari ini. 1 jam saya seorang-seorang. Kita akan sambung topik kita mengenai pembentukan minda pedagang. Kita mula pada hari apa? Hari Selasa kan. Dan sejam kedua nanti kita akan buat analisa pasaran bersama dengan Siti Wani, insya-Allah. Jadi topik kita pada hari ini, musuh tersembunyi mendudukan musuh dagangan terbesar anda. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada dagangan online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Salam Atirah Sunbi Sarvin. Wassalam. Ada kemungkinan dapat hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selepas lebih daripada 20 tahun. Jadi analisa pasaran kita akan buat bersama dengan Siti Wani. Wassalam Yus. Pada pukul 7 saya akan break sekejap sebab maghrib 7.25 kawasan saya. Jadi kita akan buat analisa pasaran selepas itulah, selepas kita cover topik kita. Okey, jadi kita recap balik apa yang kita dah cover sebelum ni, apa yang kita dah cover daripada hari. Topik saya ni dia bukannya anda ikut sekali dapat semua, mustahil. Kita sedang sentuh mengenai 4 topik dalam pembentukan minda pedagang. Jadi kita dah cover yang pertama iaitu pengenalan. Ini adalah introduction lah. Yang kedua adalah kepada pembentukan belief, set of belief. Ini adalah apa yang kita dah cover pada hari Selasa dan Khamis. Rabu saya tak ada sesi sebab kita buat live dekat Facebook. Okey, jadi kita recap sikit apa yang kita dah cover sebelum ni. Bagi mereka yang baru ikut, tolong buat benda ni. Ini table dia. Saya tak tahu dalam slide ni ada tak table dia. Okey, tolong anda, kalau anda nak berubah. Kalau orang tanya saya lah, bang, saya nak belajar trading. Saya akan bagi dokumen ini. Ini yang saya akan bagi dahulu. Jangan buat mistake saya. Ataupun ramai kita ingat trading ni adalah cuma market. Semua kita mula macam tu. Cuba untuk faham market, faham teknik, duit ada letak, untung rugi-rugilah. Itu yang ni. Masalahnya, majoriti trader gagal. Itu kenyataan. Azmi, wassalam. Panggil Zul je, tak payah cikgu. Adik Zul tu lagi bagus, Azmi. Adik Zul. Hari Jumaat ni berkat sikit panggil adik Zul. Terasa mudanya. Nak birthday ni. Nak birthday, umur 29. Kononnya lah, tambah 20. Okey. Semua kita ingat trading tu adalah faham market. Yes, betul. Itu betul. Okey, kita ubah perkataan trading tadi kepada berniaga. Thank you Azmi. Mudah terasa. Okey, kita ubah trading tadi, perkataan trading tadi kepada berdagang, berniaga. Kita ubah perkataan dia, trading, berniaga. Sama, berdagang. Beza dia, kita trade ataupun berniaga instrumen kewangan secara online. Boleh? Berseri. Maklumlah letak bedak sikit. Faham? Beza dia antara orang yang berniaga fizikal dan kita ni, bagi mereka yang berdagang online, adalah dia jual kangkung. Anda jual dan beli instrumen kewangan. Kita ni berniaga. Sebab itu bidang ni, saya paling susah nak terangkan konsep psikologi trading
kepada mereka yang bekerja. Faham? Sebab mereka yang bekerja secara general, turun kerja pagi, balik petang, ataupun kalau anda shift petang turun, malam tengah awal pagi balik, okey, hujung bulan dapat gaji. Okey. Itu bekerja. Berniaga lain. Anda buat, ada potensi dapat, ada potensi untung, ada potensi rugi. Okey? Ada berniaga, berdagang, ada potensi untung, ada potensi rugi. The thing is, anda kena buat. The moment anda masuk dalam pasaran, letakkan posisi, the first thing anda keluar modal. Itu adalah risiko. Sama, tak ada bezanya. Sebab itu tak dapat dilihat trading ni macam orang bekerja. Aku ada duit, letak banyak ni dapat berapa. Tak semestinya. Itu melabur. Okey. Apa konsep yang saya cuba bawa kepada anda adalah kepada konsep melabur dalam trading. Kita melabur kepada apa? Itu konsep yang saya cuba bawa kepada anda. Jangan pandai trade. Jangan. Yang trade tu adalah sistem anda, teknik yang anda pakai. Okey? Bila kita berdagang, bila kita berdagang ataupun bila kita berniaga, kita ada satu plan ataupun sistem perniagaan. Sistem perniagaan. Okey? Sistem perniagaan. Yang kita buat adalah kita risikokan modal kita. Ni tak sesuai, letak duit kat situ. Sistem perniagaan lah. Saya tulis je lah. Sistem perniagaan. Dalam apa juga bisnes, Dan ini yang akan menentukan cara kita untuk melihat pasaran, mengambil peluang dalam pasaran. The only thing yang kita buat adalah kita laksanakan sistem tu. Okey, di mana kita melabur dua benda. Yang pertama adalah kita laburkan modal kita. Yang kedua adalah kita laburkan masa kita. Ini kira masa lah. Dua benda yang kita laburkan. Yang kita laburkan ni, kita gunakan untuk melaksanakan sistem. Itu yang kita buat. Anda tak trade pasaran. Yang trade pasaran tu adalah sistem yang anda pakai. Masalahnya tanya, even saya sendiri, berapa kali ada teknik, ada sistem. Bila kita nampakkan market, alamak dia naik pula, alamak dia turun pula. Memahami bahawa satu sistem perniagaan, dalam apa juga, tak ada benda yang 100%. Tak wujud. Ini tak wujud. Ini tak wujud. Dan daripada kita sendiri, apa yang kita perlu buat adalah dua benda. Yang pertama, untuk disiplin, senang nak sebut. Sebut dia senang, Nak disiplin melaksanakan sistem kita. Dan yang kedua adalah menjaga emosi supaya kita tidak buat benda yang rash, benda yang keluar daripada sistem dagangan kita. Okey, now, macam mana nak buat benda tu? Sebelum sampai di sini, sebelum sampai yang sebelah kanan ni, sebelum cerita pasal benda-benda yang sebelah sini, ini yang saya minta anda buat.
Ya. Lihat kepada diri kita dahulu, kepercayaan yang kita ada dahulu. Ya. Anda percaya jual kereta boleh buat duit. Anda percaya jual kangkung boleh buat duit. Anda percaya berdagang online boleh buat duit. Okey. Tu benda dia. Itu contoh-contoh dia. Saya percaya saya seorang scalper. Saya percaya saya seorang swing trader. Saya percaya. Dan apa hasil setakat ini daripada kepercayaan yang anda ada kepada bidang dagangan ni. Okey, contoh-contoh dia saya dah banyak bagi, dan bagi siapa yang tak ada lagi, pergi dekat search profile saya dekat Facebook, Instagram, dekat TikTok, ada Linktree dalam tu, okey. Tekan Linktree tu, saya bagi contoh Okey. Ni Facebook saya. Pergi dekat profil saya tu. Okey. Pergi dekat sini anda nampak Linktree. Tekan Linktree tu. Okey. Masuk ke sini. Masuk yang ini. Bagi mereka yang guna handphone, anda dah download apps Discord. Ini adalah untuk Discord. Okey, bila anda klik kat situ, anda akan dibawa ke Discord lah. So, saya dah ada Discord. So, apa yang anda buat adalah tanya kat situ macam mana nak dapatkan benda-benda ni. Tanya kat situ macam mana nak dapatkan benda-benda ni. Yang ini mana dia? Yang ini. Nombor 1 dan nombor 2 tu. Ni nota dia dan itu adalah latihan ni yang ada 2 dalam setiap file tu, ada 2. Satu adalah nota dia dan yang kedua adalah ini. Saya bagi dalam Word supaya anda boleh senang terus ataupun guna phone anda sendiri pun boleh. Tuliskan 20 ke 30. Try buat. Saya buat yang ni dari 2011. Ulang, saya berhenti ke laut. Ini untuk self reminder diri kita. Nampak macam leceh. Benda ni yang leceh bagi saya. Benda yang nampak leceh, menial, kecil je. Payah macam-macam nak buat. Lepas anda buat yang tu, pergi yang kedua ni, baca balik. Saya listkan everything dalam ni. Nota kita dalam kita punya live ni adalah daripada notes di sini. Okey, ia bukan hanya kepada yang saya contoh-contoh kepercayaan pedagang berjaya according to Sam Elder dalam satu kajian yang dibuat kepada pedagang-pedagang yang berjaya. Dia dapati pedagang-pedagang berjaya ni, diorang ni trade tak sama. Ray Dalio dengan ni tak sama cara dia. Trader mereka yang berjaya dalam bidang ni, cara mereka approach market, maksudnya tak ada satu cara untuk berjaya. Itu nombor 1. Tetapi kepercayaan mereka ni standard. Ada persamaan kepercayaan mereka ni. Inilah yang saya letakkan kat sini. Don't worry kalau kepercayaan anda tak sama dengan apa yang ada dalam ni. Don't worry kalau kepercayaan anda tak sama dalam ni. Yang penting, tolong buat. Seriously. Itu kalau orang tanya saya, bang, mana saya nak start belajar trading? Ni dia. Bagi saya, kalau dalam sesi saya anda tak faham apa, tolong ambil yang ini. Pakailah teknik anda apa pun, buat ini. Buat yang ni. Seriously, anda akan dapati drastik. Perubahan dia jauh.
bagi tempoh untuk anda sendiri, buat dia untuk maybe kalau tak nampak jangan buat. Buat dia untuk tempoh. Kenapa ni tak dapat nak tulis pula? Kejap saya on dia awal sangat. Kejap dia kadang-kadang bila awal sangat dibuka, dia tak nak jalan. Kejap. Kena restart balik dia punya apps tu. Okey. Sekejap saya restart balik Epic Pen tu. Pergi ke sana pula dia. Okey, bagi tempoh, pergi kat ni, Savin, pergi dekat saya punya Facebook ataupun Instagram ataupun TikTok, Linktree tadi. Ambil kat situ. Cari search dekat Facebook pun ada. Okey, chat pun ada. Nak tanya soalan pun ada. Macam-macam ada dalam tu. Boleh, Savin? Okey. Search dalam Facebook saya, cari Zulkifli Abdul Razak ataupun ZULLE Razak tu. Okey. Zul tu kalau nak tahu cerita dia, itu nama yang cyclist French yang dulu saya minat basikal. Sekejap. Ada side effect ni. Okey. Jadi apa, bagi tempoh kepada anda, buat dia tiap-tiap hari Sabtu. Bagi dia dalam tempoh 1 bulan. Kalau anda dapati approach anda kepada trading tak berubah, berhenti buat benda ni. Tak payah ikut saya. Saya beritahu betul. Tak payah ikut saya. Ikut sesi Imran, ikut sesi Wani, ikut sesi Azni. Kalau anda dapati 1 bulan anda buat benda ni, tak ada perubahan daripada cara anda approach market, daripada trading result belum, daripada cara anda berfikir. Kalau anda buat benda ni, 1 bulan maksudnya ada 4 latihan yang anda buat, dan anda dapati tak ada perubahan, tak payah ikut saya. Tak payah dengar. Tak payah dengar. Saya tak dapat bantu anda. Direct, senang. Boleh? Okey? Sebab saya tak akan dapat bantu anda. Anda buat apa yang anda dah buat sekarang. Saya tak dapat nak bantu. Try buat untuk 4 kali. 4 kali tiap-tiap Sabtu ataupun Ahad. Either one. Jangan buat dia back to back. Seminggu sekali. Dokumen tadi tu. Try buat. Kalau tak nampak sebarang perubahan kepada cara anda berfikir, jangan ikut sesi saya. Direct. Saya bagi tahu direct. Sebab saya tak akan dapat bantu anda dan anda buat apa yang betul kepada anda. Direct, kita direct. Saya bukan orang marketing, Sabin. Saya sama seperti anda. Saya adalah seorang pelabur atas talian. Pelabur. Saya panggil diri saya sebagai pelabur. Okey? Buat benda ni. Kenapa kita nak start dari sini? Sebelum kita nak lihat kat luar tu, reflect kepada kita sendiri. Reflect kepada kita sendiri. Dalam kemahiran ni, terdapat pelbagai teori. Kemahiran, kalau ikutkan teori dia, terdapat empat peringkat. Okey? Peringkat pertama, 2, 3 dan 4. Okey. Trading is a skill. Peringkat pertama ni, lazimnya ramai kita, memang semua kita mula macam ni. Kita tak tahu. Kita trade ikut-ikut je. Betul ke tak betul aku buat, untung, rugi, tekan je. Ni peringkat pertama. Kita tak tahu. Itu peringkat pertama.
Peringkat kedua, saya gunakan bahasa mudah. Peringkat kedua, anda dah sedar, anda tak tahu. Masa ni kita belajar. Semua orang kita panggil sifu. Sifu, cikgu, master, itu bahasa ramai pakai lah. Sifu, master, masti, buaya market, Jaws market, apa juga, itu bahasa golf. Macam-macam lah. Faham? Itu yang kedua. Peringkat ketiga, kita tahu bahawa kita tahu. Itu peringkat ketiga. Daripada sudut level-level kemahiran. Saya ada slide dia, tapi itu yang lama punya. Imran ada cover kalau tak silap saya, sesi Imran. Itu peringkat ketiga. Masa ni, anda faham dan anda nampak apa yang anda buat dan ada hasil dia. Anda tahu bahawa anda tahu. Ini adalah level yang lazimnya, biasanya ramai had itu stop. Dia berjaya, had itu je. Anda nak pergi lebih lagi adalah level keempat. Di mana tak ada dah benda-benda anda tahu ni. Tak ada. Level ni dia jadi auto. Automatik. Ya, anda mencapai satu peringkat kemahiran di mana it becomes a nature kepada kita. Benda lazim kepada kita. Ini yang paling payah nak dapat. Ramai orang, ni adalah majoriti. Ini adalah majoriti. Okey? Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Dia buat je. Ini contoh. Ini kalau anda rasa ini describe anda, tolong buat latihan kepercayaan tu. Yang pertama ni, anda masih belum faham, anda cuba untuk trade, anda tak tahu. Faham? Kenapa dia pakai RSI? Pakai. Kenapa dia pakai Stoch? Pakai. Fasa confused. Yes. Mula-mula dengar saya pun dengar macam tu kan, Yus. Apa benda Zul cerita ni? Itu biasa. Itu belajar kemahiran. Kita tak tahu. Tengok-tengok jadi. Tengok-tengok tak jadi. Apa benda ni? Masa jadi, seronok. Masa tak jadi, entah apa. Lepas tu dia start. Campur aduk. Itu biasa. Itu fasa yang pertama. Ya, fasa ni yang boleh kata, kalau nak kata 60%. 60% dekat sini. Dan dia give up. Sama ada mencari kemahiran baru ataupun berhenti terus. Boleh kata 60%, more than 50%. Itu adalah fasa pertama. Satu saya, kalau ada 100 orang, 60 orang terpinga-pinga, nak buat macam mana? Itu lazim. Itu adalah apa kelaziman. Okey. Fasa yang kedua. Fasa kedua ni melibatkan anggaran 30%. Dia tahu bahawa dia tak tahu. Dia nampak benda tu. Tapi entah macam mana nak pakai dia. Dia tahu. Aku tak tahu. Ini bagus sikit. Dia cuba, last dia give up. Yang 60% ni boleh kata, kita katakan bahawa majoriti dekat sini. Majoriti kat sini. 30% ni adalah yang dia cuba, dia tahu, dia tak tahu. Dia cuba belajar, tak nampak juga. Tak dapat juga. Okey, tu yang dia 30%. Dan boleh dikatakan untuk sampai peringkat yang atas ni, kelaziman perjalanan seorang pedagang, kita ambil pukul rata 3 tahun. I'm not talking about teknik Zul ni kena belajar 3 tahun, tak.
perjalanan kita sebagai seorang pedagang. 3 tahun, ini ramai orang give up. Dia tak trade dah. First year, second year, ada masa untung, rugi banyak sekali, depo lagi, untung banyak, hilang ke mana. Lazim. 3 tahun, tak trade dah. Kau trade lagi tak? Lama aku tak trade. Tu ayat biasa. Lama dah aku tak trade. Ada teknik baru, ada start balik. Familiar? Familiar tak cerita tu? Jumpa geng-geng lama, grup apa entah. Kalau saya dulu grup Yahoo Messenger. Dulu-dululah Yahoo Messenger. Jumpa balik, kau masih trade tak? Trade. Tiba-tiba nampak dia online. Dululah Yahoo Messenger. Dulu mana ada Telegram. Okey, ataupun jumpa lama, ada teknik baru ni aku belajar itu, aku nampak untung ni. Okey, start balik, letak balik, untung, rugi kayak balik. Perjalanan biasa, siapa salah? Teknik tu tak bagus. Teknik tu tak bagus, tak jadi. Kita akan attribute everything kepada teknik tu tak bagus. Betul? Gali balik. The thing is, masa anda start balik tu, ada buat duit. Dia kalau anda start balik tak ada buat duit, mengarutlah benda ni. Okey, 3 tahun adalah yang lazim. Yang ini boleh kata I'm talking about around 7 to 8%. Okey, 7 to 8% yang sampai tahap dia tahu. Dia faham tak ada sistem, tak ada ni yang 100%, dan trading tu bukan hanya kepada teknik. Dia faham bahawa teknik dia menjadi dalam market macam mana, market type. Dia faham nature of system dia. Nak pergi tahap ni bukan mudah. Sistem yang dipakai, sistem trading ni, dia tak ada satu sistem yang semua orang akan berjaya pakai dia. Tak ada. Tak wujud. Kalau ada, robot kan semua orang kaya. Guna ChatGPT tu cari dia punya language. Simple. Boleh coding macam-macam. Saya sampai pukul 6 pagi tadi main ChatGPT. Ingat nak tidur. Terus tengah hari ni. Okay, nature of the system. Apa nature dia? Contohnya, berapa tradable setup, biasanya seminggu berapa kali, biasanya sehari berapa kali. Tradable. Maksudnya, yang anda boleh dagangkan. Sesuai kepada masa anda. Sebab itu kita nampak kadang-kadang satu sistem tu orang ni pakai. Dia cantik. Orang lain pakai, tak cantik. Sebab mungkin masa dia untuk analisa tu tak sama. Instrumen yang dia lihat pun mungkin tak sama. Tu salah satulah tradable setup. Okay. Yang kedua, expectancy. Satu trade average secara puratanya boleh dapat berapa, ada untung, ada rugi. Ini semua memerlukan kita rekodkan. Sebab itu bila kita test out any system, dia tak mudah, dia akan ambil masa. Dia tak ada, datang satu kelas, balik kaya. Itu cerita marketing. Tak ada. Kita pula, seronok. Semua kita ni cuba untuk buat duit. Bila orang cerita bunga-bunga, duit, untung kaya, itu kita nak dengar, halwa telinga. Wah saja kan. Tekan. Jadi, kau tekan apa? Kau tunggu tekan. Sini apa? Ni cukup ambil lah siapa nak bagi 20 pip. 20 pip. Stop loss berapa? Panjang. Dia. Boleh? Apa sistem yang sesuai? Sistem yang anda faham.
yang anda nampak, oh itu je dia, itu je. Kalau anda faham apa yang saya terangkan selama ni mengenai sistem 3711, dia adalah satu sistem yang amat mudah. Betul tak, Yus? Mula-mula dengar macam susah je elite wave. Tak ada, bukan kita buat elite wave. Kita buat high-low je. Betul tak, Yus? Structure high-low. Bila kita nak trade Fibonacci, momentum, nampak macam susah. Tak ada pun. Dia tak susah kalau anda tunggu satu tempat. Dia tak jadi macam tu, cari lain. Dia susah kalau kita paksakan dia. Betul tak? Kita cuma trade apabila ending of correction. Kita tahu kat mana kita silap, kita tahu kat mana kita betul. Kita tahu macam mana nak manage dia. Itu saja. Mula-mula dengar macam, susahnya. Tapi adakah itu saja sistem yang kena? Tak. Dia kena apabila market tengah trending. Dia sesuai untuk market trending. Sebab itu kita tunggu trend berlaku. Kalau tak ada trend, kita tak trade. Dan trend tak sentiasa terbentuk. Masalahnya buka chart nampak trend. Dia naik ni. Ni turun. Itu yang penyakit tekan tu. Okey. Now, ini bab yang kita ni, start dia bermula daripada latihan kepercayaan tu. Now, ketiga. Yang topik hari ni, kita baru masuk topik ni. Ada setengah jam lagi. Lebih kurang. Okey. Menundukkan kita punya musuh. Siapa musuh kita dalam trading? Market? Teknik? Market tak pernah dan tak kenal pun kita. Broker? Saya suka tengok. Broker tengok ke entry kita? Macam ni. Selagi anda depo dan trade di bawah daripada $10,000, kecuali anda menggunakan leverage lah, $10,000. Sebab itu dekat broker, over $10,000 leverage akan diturunkan. Musuh kita. Musuh kita. Apa musuh kita? Nombor 1, disiplin out. Disiplin. Tak ada. Disiplin. Macam mana kita nak kontrol benda-benda ni? Nombor 2, emosi. Perkataan yang paling suka kita dengar. Perkataan yang paling suka kita dengar. Sama macam main Clash of Clans. Ada siapa-siapa main Clash of Clans tak? Hari ni attack saya hancur. Hancur attack aku. Sebab tengah try combo baru. Second attack aku nak recover. Perkataan magic di kalangan trader. Recover. Tadi dah loss $10. Ni tengah running. At least buat $10. Aku lock dulu, nanti dia pergi lagi. Tak. Mana pergi sistem dia? Adakah itu anda buat berulang? Tak payah. Cerita ni cerita paling mengarut sekali dalam trading. Setiap entry stands by its own. Tak ada kena-mengena dengan yang di belakang tadi. Tak payah cerita recover. Next trade, kita cuma laksanakan plan. Apa yang kita perlu buat? Now. Apa yang kita perlu buat? Saya nak letak kat bawah, dia pergi kat sebelah kanan. Tak cukup dah paper ni. Tarik ke bawah lagi. Apa yang kita perlu buat sebelum nak cerita yang sebelah kanan ni? Latihan kepercayaan tadi wajib buat. Itu wajib buat. Okay? Now, nombor 1. Okay, latihan kepercayaan. Belief exercise. Give yourself time. Seriously. Kalau tanya saya, bang, macam mana abang
Saya start macam anda. Sama. Ikut-ikut orang. Masuk. Keluar. Saham. Pagi masuk, petang keluar. Withdraw. Dia turun. Kita trade option lah pula. Kita trade commodity. Kita trade option. Turun lagi. Kita masuk stir. Short term interest rate. Kita masuk option. Bukannya option binary. Bukan yang tu. Kita pakai kondo, macam-macam. Kita jadi orang Greek, macam-macam kita belajar. Macam-macam. Okey. Buat belief punya exercise tadi. Bila anda buat belief exercise, setiap satu bulan, anda bahagikan yang anda tulis tadi kepada 2 set. Yang pertama, kepercayaan yang menghadkan anda. Kedua, kepercayaan yang bantu kita. Kepercayaan yang berfaedah kepada kita. Anda tahu, saya tak dapat nak kata ini betul, ini tak betul. Sebab semua kita tak sama. Latar belakang tak sama, ada yang agama tak sama, bangsa tak sama, persekitaran tak sama, duit tak sama, keluarga tak sama, kan? Faham? Jangan laki sama dah. Perempuan doang. Laki sama, tu lain. Okey? Now, yang menghadkan ni, anda fikirkan. Macam mana anda nak replace dia? Macam mana anda nak replace dia? Sebab saya tak tahu apa kepercayaan yang anda ada. Kat Discord tu klik mana? Klik accept masuk server tu. Sabin. Okey, kepercayaan yang menghadkan tu, apa yang anda boleh replace dia? Ini akan ambil masa. Bukan senang nak tukar kepercayaan. Okey, macam mana nak replace dia? Dekat Discord, tanya dekat Discord tu Sabin. Nanti saya jawab lepas sesi malam nanti. Tanya kat Discord dalam general tu. Dalam general. Mana nak dapat notes education? Okey. Boleh? Tanya dalam tu. Ataupun ada type hashtag, ada type hashtag notes. Type hashtag notes. Adalah dia punya ni. Lepas tu scroll ke atas, ada Dropbox punya link. Anda akan dibawa kepada Dropbox. Okay, now belief exercise, apa yang menghadkan, apa yang membantu anda. So yang membantu anda, keep it. Remind yourself, kenapa ini bagus kepada anda. Okay. Yang menghadkan, how to replace it. Okay. Itu belief exercise. Buat dia secara regular. Now, itu yang pertama. Kenapa kita buat benda ni? Number 2, dalam apa juga perniagaan, 2 benda yang anda kena buat. Yang pertama, berapa sebenarnya modal, dia tak dapat hujung bulan ni aku nak depo berapa. Tadi aku depo $10 MC. Itu bukan trading. Faham? Itu bukan trading. Trading is about managing a portfolio. It's not about hujung bulan ni aku ada berapa. Aku nak ni. Dia macam kedai kejap buka, kejap tutup. Ada masa trade, tak ada masa tak trade. Itu hobi. Hobi cost money. Simple. Hobi itu suka-suka. Anda tak suka-suka dengan duit anda. Suka-suka tu macam mana? Kalau ada, adalah. Tak ada, tak adalah. Lepas tu tanya, macam mana nak trade? Memang tak lah.
Faham? Straight to the point. Tak ada lapik-lapik. Okay? So, untuk yang ini, apa yang anda perlu buat? Buat yearly budget. Ketahui kedudukan kewangan anda. Nota-nota ni pun ada, Savin. All this nota pun ada dalam tu nanti. Tanya dalam tu nanti, Nota PDF untuk PowerPoint kita pun ada dalam tu. Okey, ketahui kedudukan. Anda nak tahu risiko yang anda boleh ambil dalam dagangan, anda kena faham toleransi anda kepada risiko. What is the meaning of duit yang kita letakkan dalam bidang ini? Before, kita boleh kata, saya nak trade $5. Saya nak trade $10. Saya nak buka 0.1. Biasa, Sumbi, biasa. Boleh? Make sense? Bila anda dengar benda yang tak logik, oh, depo 10 boleh dapat 1,000. Ini orang suka dengar. Engkau letak 100, teknik ni $200, senang. Orang suka dengar. Kalau senang je dia tak cari kita. Faham? Dia tak cari kita. Dia kalau jumpa kita, dia minta bank nombor akaun je. Dia nak bank in kepada kita. Bukannya suruh kau pergi bayar kelas, nak suruh belajar. Faham? Faham? Oh, teknik ni, kalau kau pakai 200% dalam 2 hari, senang. Faham? Tadi baru saya dengar, pergi TikTok macam-macam. Kan? 200% letak sekarang masuk. Entah. 200% berjalan. Kalau betul macam tu, dia beli TikTok. Kan? Dia pergi China tu, dia beli ByteDance. Apa nama company ni? Buat apa letak 100? Letaklah banyak sikit. Faham? It's not something yang anda buat untuk shorter term. Ia adalah satu yang menuju kepada satu matlamat. Okay? Yes, ada yang matlamat ataupun objektif dia adalah jangka pendek. Contoh, trading untuk jangka pendek, matlamat jangka pendek, saya trade untuk bayar bil bulan. ByteDance. Saya trade untuk bayar bil bulan. Soalan pertama, duit yang ada sekarang ni cukup tak untuk bayar bil bulan? Kalau tak cukup, anda jangan depo untuk trade sebab anda tak ada duit untuk trade. Simple. Anda sedang letak kepada risiko, belum tentu dia buat duit. Boleh? Jangan letak, jangan trade. Saya tak ada duit bang, saya trade cuma $15 je depo. Trade $15, tu je depo. Trade cara $15. Anda nak buat apa dengan $15? 15,000. Jangan berjudi. Ni $15, entah jadi, tak jadi, nanti cari duit lagi. Jangan trade macam tu. Nanti ada duit saya depo lagi, insyaAllah saya trade. Jangan guna insyaAllah. Nak berjudi jangan insyaAllah. Tolong. Oh, judi, ya. Saya direct kata, itu kategori judi. Buat demo, yes. Buat demo. Oh, kalau kita depo kecil-kecil ni, kita judi lah. Tak. Kalau anda depo kecil, daripada satu jumlah yang anda tahu, dan anda plan untuk pakai dia, dan anda ada anda faham apa yang anda buat. Tapi jenis hujung bulan, try, hentak, jadi, tak jadi, 50-50. Nampak? Fikir sendiri apa hukum dia. Saya bukan ustaz. Fikir sendiri. Anda pun faham. Jangan trade cara tu. Saya tak kata depo kecil tu judi. Bukan. Ketahui sebenarnya berapa saiz portfolio anda. Buat belanjawan tahunan. Anda bukan lagi bekerja. Anda sedang buat bisnes. Anda tak dapat berfikir dengan jumlah kecil. Berapa sebenarnya pendapatan anda ada daripada pasif dan aktif. Pasif ni benda-benda yang anda ASB lah,
amanah hartanah lah, duit koperasi lah, option daripada company bayar dividen lah, bonus tahunan lah. Sorry. Yang itulah itu pasif. Sorry, bonus tu aktif. Aktif ni kita kena bekerja. Itu aktif. Okey, berapa jumlah dia? Berapa sebenarnya perbelanjaan anda setahun? Sebab belanja kita bulanan, tak tetap bulan sama. Bulan ni Chinese New Year, Isnin ni, Ahad. Biasa. Biasa. Don't do that, Savin. Don't do that. Because apa yang normally berlaku bila orang buat macam tu? Apa normally berlaku bila buat macam tu? Bila dia untung, dia tak tahu nak buat apa. Dia nak habiskan duit tu dengan cepat. Faham? Trading macam tu, bila jadi hasil, dia tak nampak. Dia nampak sekejap je, 2-3 bulan, lepas tu start balik buat benda yang sama balik. Betul tak apa saya kata? Saya pernah buat cara tu. Bukan cerita orang, saya cerita pasal saya. Depo dulu tak ada depo 1,000 dulu kita, sebab dulu nak hantar duit mahal. Biasa 5,000, 10,000, okey? Hantar 5,000, 10,000 dolar tu. Hantar jadi 2-3 bulan kaya. Tapi duit tu pergi mana? Saya pun tak tahu. Tak tahu. Kan? Kadang-kadang dia jadi beg LV. Kadang-kadang dia jadi melancong. Yang kita tak ada berancang pun, tiba-tiba pergi melancong. Tiba-tiba something. Tiba-tiba jadi baju. Lepas, itu bukan aset. Faham? Dia depreciating. Yeah? I'm reminding myself. Because saya pernah buat. Okay, now, I want to ajak anda semua berfikir jauh sikit. Lama sikit. Where kita incorporatekan trading kepada satu investment portfolio. Saya panggil dia sebagai hybrid portfolio. Itu kita sentuh hari Selasa nanti. Isnin kita tak ada sesi. Hari ni berapa minit? Lagi 10 minit. Alah. But, tolong buat benda-benda ni. Tolong buat dia. Ya? Di mana ketahui sebenarnya kedudukan. Do your own chart you. Bukan chart euro US dollar. Chart anda. Where do you stand financially now? Ya? Kat mana resistance line anda? Apa itu resistance line anda? Resistance line anda adalah perbelanjaan anda setahun. How much are your expenses annually? Berapa perbelanjaan anda setahun? The next line is your current price line. Current price line is not ni. Current price line sekarang adalah how much passive income, I'm talking about passive income that you already generate. Because the idea is you want to earn enough passive to cover your annual expenses. Then only you can say you are financially free. Bukannya trade boleh buat 2,000. Setiap bulan aku boleh buat 2,000. Boleh berhenti kerja dah. Aku nak trade dia jadi full time. No. Don't. Ya? Jangan. Anda full time trader, anda nak buat loan rumah macam mana? Anda nak buat loan kereta, tak payahlah loan kereta, loan rumah. Ada yang bijak sikit, dia buat bisnes kan, letak duit situ, pusing-pusing, banyak cerita lah. Don't. Anda bekerja. Faham? EA form tu ada, apa form pun ada. Okay? Jangan, saya dah konsisten trade 6 bulan dah konsisten buat 2,000 dolar ni kan. Hutang pun dah habis. Aku nak jadi full time trader. Jangan. Apa yang anda bina dulu, kerja, trade, anda boleh buat 2,000. Buat.
lamsamkan kepada start membeli aset yang menjana pendapatan. Bukan beli tanah, bukan beli rumah. Kalau anda beli tanah, sewa tak apa. Anda beli rumah, anda beli kedai, disewa tak apa. Itu aset. Tapi kalau anda beli rumah, bela hantu raya, beli tanah, bela rumput, itu bukan aset. Faham? Aset dia bila anda meninggal. Orang dapat tanah tu, itu aset orang yang lain. Dia jual tanah tu, aset dia lah. Kita bayar cukai tanah, bayar loan bank. Mana asetnya? Liability ada lah. Faham? Aset ni benda yang generate income. Kalau anda sewakan tanah tu, tolak loan bank, dapat lebihan. Itu anda punya pasif. Faham? Saya cuba guna hari-hari punya bahasa, Savin, excuse ya. Kalau saya guna bahasa rasmi, dengan saya tidur. Dengan saya tidur. Susah juga kan. Cakap tidur aku. Selvi selalu tidur. Yus tadi dah tidur. Mana Yus pergi? Yus, mana kau mandi? Okay. Do the chart. Do the chart for you. Know where you stand financially. Now, bila ada benda ni, aunty saya beli tanah, tanam durian. Tanam durian sekarang dah jual. Jual tak apa. Jual durian, tanam durian. Durian tu ada jadikan perniagaan. Itu passive income. Kalau anda tak payah nak tengok lah. Anda gajikan orang. Jadi bisnes lah. Tapi kalau anda bekerja dekat tu, itu juga satu perniagaan. Itu perniagaan. Itu income lah. Itu aktif. Itu aktif. Itu bukan pasif. Sebab anda bekerja. Anda nak pasif ni, anda tidur. Tidur, the money is doing the job for you. Itu pasif. Boleh? Okey, nombor 2, duit. Berapa? Buat chart ni dulu. Nombor 3, apa yang anda perlu buat? Buat timetable. Buat jadual harian anda. Buat jadual harian anda. Bila anda analisa pasaran, jangan tenung cat duduk, pagi tengok, malam tengok. Dia tak dapat sikit, makin float, makin selalu dia tengok. Ada zikir je, Alhamdulillah. Jangan bawa phone pergi masjid. Betul. Buat jadual anda. Sama juga macam anda buka kedai tadi, pukul berapa anda pergi kedai. Jangan duk tenung cat kan. Masalahnya sekarang ni, dia senang sangat nak buka cat. Dulu kalau nak buka cat, mana ada dekat handphone. Tak ada. Mana ada. Kan kena bawa laptop. Ingat tak dongle putih Celcom? Siapa ingat dongle putih lepas tu dia jadi hitam. Lepas tu baru DG keluar kan. Ingat tak dongle tu? Saya sampai 2 laptop dia sambung mana. Dalam kereta kan, bawa dongle. Mana ada kat handphone. Lepas tu barulah dia pergi kat handphone, dekat iPad semua kan. Okey. Pukul berapa sebenarnya anda tengok chart? Buat jadual anda. Ni bagi mereka yang buat full time lah. Ni bagi mereka yang buat full time. Tak payah tengok. Kau tenung apa kau tenung. Tenung chart tu, trader ni bahaya tau. Trader bahaya. Saya dah cerita semalam kan. Trader kalau dia cakap kan, tengok chart sekejap, jangan percaya. Jangan percaya. Alah, 2 minit dia tengok chart. Tak, jangan percaya. Tak adanya 2 minit. Kalau dia ada, dia entry kat situ, dia lekat dah. Habis. Lekat, dia termenung dah. Kalau entry dia untung, okey, boleh tutup. Letak BE tutup. Kalau dia masuk, dia buy kat atas, turun terus, lekat dia kat chart. Maunya 2 jam, tak bergerak kan. Dia tenung. Lepas tu dia sesi bercakap. Kenapalah aku masuk kat atas tadi? Faham? Dah tahu dia kat atas ni. Kan? Tapi breakout ni tekan. Dia turun fake out. Dia punya peluh waktu tu.
Sampai ke malam pun tahan. Dia cakap kencang. Trader faham. Orang bukan trader tak faham benda ni kan. Trader faham. Kan? Ni kalau aku cut ni, dia naik. Aku dah cakap. The moment kita cut, dia naik. Betul? Tu yang aku malas ni. Tu yang dia start dah buka baju dah. Perempuan tengah buka baju, lelaki. Dah buka baju dah, peluh lah. Ni mana aku nak cover balik tadi. Dia naik balik, tekan balik. Tekan dia turun balik. Menggeletar. Faham? Trader jangan percaya. Kalau dia sebut, dia tengok chart sekejap. Faham? Betul tak ni? Saya tak percaya. Kalau kawan-kawan trader kan cakap, kau buat apa? Tengok chart sekejap. Tak ada sekejap. Kalau dia cuma mapping, tak apa. Tapi kalau dia entry, habis. Kita sembang dengan dia pun, kalau dia tengah float kan, dia sembang pun masuk dia cakap apa, esok tanya, jadi tak? Apa benda? Yang aku cakap semalam. Entah. Baik, tak payah lepak. Faham? Tolong buat jadual anda. Bila je, jangan trading ni mengambil alih hidup kita. Buat jadual harian anda. Bila anda analisa tu bukan bermaksud anda terus nak masuk market. Betul. Betul. Nak tidur tengok chart sekejap. Dah nak tengok, ada entry, tekan. Pukul 4 pagi dah. Tadi pukul 11. Pukul 11 nak tidur. Sampai pukul 4 pagi dah float teruk. Float. Kalau dia masuk profit tak apa, senyum. Mimpi indah kan. Dikejar bidadari. Tapi kalau dia float, kejar hantu. Tadi elok nak tidur sampai pukul 4 pagi. Anda tak pernah buat, saya pernah buat. Kan? Elok nak tidur dah tadi kan. Kau masuk tersilap lot pun ada. Dah tak kira, mana kira? Macam mana nak kira? Nak kira macam mana? Sambil baring tekan. Tekan. Kalau laki bini trader kan, masing-masing tegur tiba-tiba ada bunyi. Laki jeling bini. Entry. Jangan. Ada yang cerita dari saya, laki bini punya cerita trader. Okey, buat 3 benda ni ya. Pertama, buat belief exercise. Yang kedua, buat bajet anda. Dan yang ketiga, buat jadual anda. Bila anda analisa. Okey, kat mana, lepas tu buat plan dagangan anda for the day. Kalau anda intraday ataupun for the week. Lepas tu tunggulah. Price tu letakkan alert. Price alert. Bila price masuk kawasan tu, baru anda tengok chart. Tak payah tengok chart tenung pagi sampai esok pagi lagi. Bila kau tidur? Faham? Okey, kita sampai kat sini. Kita akan berhenti sekejap. Dan selepas ini, kita akan ditemani oleh Wani. Dan kita akan lihat kepada analisa pasaran bersama dengan Wani dan saya selepas ni. Jadi, itu saja dari saya. Selagi profit, tenang. Bila loss, pandai. Okey. Kita masuk lagi. Kita berhenti sampai sini dulu. Kita sambung topik ni hari Selasa nanti lebih dalam lagi, insyaAllah. Jadi berhenti sekejap, jangan ke mana-mana.